bersama-sama dapat menyambung kembali kuliah bulanan kita yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua daripada kalangan hamba-Nya yang sentiasa mendapat petunjuk, yang insya-Allah mudah-mudahan dikurniakan kepada kita kematian di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan kita pada juzuk yang pertama, sambungan daripada bulan yang lepas dan setengah daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la antardu wa fata'allama baban minal ilmi khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Demi Tuhanku bahawasanya berpagi-pagi kamu maka pergi menuntut ilmu akan suatu bab daripada ilmu itu terlebih baik daripada bahawa kamu sembahyang 100 rakaat. Ini satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi beritahu kepada kita, demi Tuhanku, dia kata fata'allama baban, dia kata bahawasanya berpagi-pagi kamu akan menuntut fata'allama baban, satu bab daripada ilmu, minal ilmi, daripada ilmu, khairun, dia kata adalah lebih baik, min an tusalliya mi'ata raka'atin, lebih baik daripada bahawa kamu sembahyang 100 rakaat. Jadi nak menunjukkan betapa menuntut ilmu itu adalah kewajipan. Manakala kita sembahyang sunat 100 rakaat tu, dia tetap dengan martabat dia sunat, sebab meninggalkan satu kewajipan ialah hukumnya berdosa. Sunat kita semua faham, kalau kita tinggal tak berdosa, tapi kalau kita buat dapat pahala. Ini bagi menunjukkan kepentingannya menuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, babun minal ilmi yata'allamuhu rajul khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Baik, rawahu Ibnu Hibban, sanad hadis ni dhaif. Dia kata satu bab daripada ilmu yang dipelajarkan akan dia oleh seorang laki-laki terlebih baik baginya daripada dunia dan barang yang ada di dalamnya. Itu bagi yang yakin lah. Tak yakin, rasa dunia itu lebih besar daripada ilmu, dia akan kejar dunia lah juga. Dia bagi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan ambil kelebihan dari sudut menuntut ilmu. Bila disebut khairul lahu minad dunya wa ma fiha, banyak maknanya harta benda dunia ni, wa ma fiha, yakni benda yang ada, barang yang ada di dalam dunia. Maka kata Nabi, menuntut ilmu tu dia lebih bernilai, lebih berharga daripada apa yang ada di dalam dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahul Baihaqi wa Tabarani. Dia kata menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil baligh, yang berkehendak kepada kemenangan di dalam akhirat. Baik, menuntut ilmu tu faridatun ni fardulah ala kulli muslimin. Maknanya orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, yang akil baligh, maka dia sedar, dia kena sedar bahawa menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak orang ni bila dalam bab sembahyang dia tahu benda tu fardu, dalam bab zakat dan sebagainya, benda-benda yang fardu. Dan kadang-kadang orang ni dia berlebih pula pada benda-benda yang sunat. Benda-benda yang sunat tu melampau-lampau, maknanya usaha dia kepada benda yang sunat. Baguslah maknanya buat benda yang sunat, tapi benda-benda yang wajib, benda yang wajib, menuntut ilmu, yang sampai tak usaha
Kalau bak makan korma, tu sunat. Tu kan main lagi berianya. Usaha dia cari juga korma, tu dalam perkara yang sunat. Tak apa, bagus kita buat perkara-perkara yang sunat, tapi jangan sampai kita tinggal kewajipan. Kewajipan menuntut ilmu, sembahyang sunat misalnya. Ada orang dia rajin sangatlah bab sembahyang sunat ni, tetapi dari sudut bab menuntut ilmu pula dia malas. Sedangkan yang ni adalah fardu. Fardu ni makna wajib, tinggal berdosa. Berapa banyak yang ada kesedaran tentang inilah, yang ada kesedaran tentang kewajipan menuntut ilmu. Tak, buat tak tahu je. Kalau apa nak pergi surau, pergi masjid, berjemaah, rajinlah. Ada juga jenis gitu. Tetapi bila pak start je, Assalamualaikum je ustaz, lari. Ada pasien gitu juga. Tak minat nak nuntut ilmu. Tu bahaya juga. Bukan bahaya juga, bukan bahaya juga. Memang bahaya berdoa lalulah. Jenis pasien gitunya. Tak boleh nak start lalu. Start je lari selalu. Tu salah. Sedangkan itu adalah wajib bab menuntut ilmu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazainu wa mafatihu has-su'al ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahum. Dia kata ilmu itu perbendaharaan, dan anak kunci itu ialah bertanya. Anak kunci apa? Kunci ilmu. Bertanyalah. Kerana kalau kita tak tahu, itu kena bertanya. Hak kita tahu, hak dah terbuka dah pada diri kita, hak tu tak apa, kita tak tanya. Tapi yang masih belum terbuka, kuncinya itu bertanya. Dia kena tanya. Maka hendaklah kamu suka bertanya. Hendaklah kamu suka bertanya. Kek gini dia akan bincang pula sikit adab bertanya. Tanya pun ada benda-benda yang boleh tanya, dan ada adab untuk bertanya. Ada adab untuk bertanya. Kerana bahawasanya diberi pahala di dalamnya itu akan 4 orang. Dia kata fa innahu yujaru fihi arba'atun. Dalam bab ilmu ni diberi pahala kepada 4 golongan. Baik, yang pertama dia kata orang yang bertanya akan ilmu, dapat pahala tu. Orang yang bertanya pertama tu, orang yang bertanya tak ilmu. Yang kedua, diberi pahala akan orang yang mengetahui akan ilmu itu lagi dia mengajar. Kemudian yang diberi pahala pula orang yang berilmu, pas daripada tu dia mengajar pula ilmu dia. Kemudian yang ketiga, diberi pahala akan orang yang mendengar akan orang yang mengajar akan ilmu tadi. Kemudian orang yang mendengar. Dan yang keempat, diberi pahala orang yang kasih bagi mereka. Beri pula pahala pada orang yang kasih. Pertama dia kata as-sailu, orang hak bertanya. Itu dapat pahala. Apa tanya tentang ilmu. Pada ni jangan tanya pula. Tanya orang tu lain lah. Boleh, tak ada. Kemudian wal alimu. Kemudian orang yang dia alim, dia mengajar. Tu orang yang dapat pahala dengan ilmu. Kemudian wal mustami'u, orang yang mendengar. Orang yang mendengar. Kata dia menuntut ilmu ni, dia ada yang diistilahkan. Menuntut ilmu ni dia 2. Muta'alliman wal mustami'an. Dia 2 tu ya. Yang diistilahkan sebagai menuntut ilmu. Pertama, iaitu orang yang belajar. Orang belajar ni, maka dia belajarlah menuntut ilmu. Ada pen, ada kitab, ada apa semua belaka. Itu orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Ini yang diistilahkan sebagai menuntut ilmu. Dia tak ada lah golongan keempat tu, tak ada. Pesanan daripada Abu Zar Al-Ghifari. Dan
dia juga merupakan hadis Nabi. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an. Jadilah kamu orang yang belajar, orang yang mengajar, orang yang belajar, dan kemudian orang yang mendengar. Jangan kamu jadi golongan keempat, fatah. Maka kamu akan binasa, rosak, hancur. Jadi Nabi suruh jadi orang yang mengajar. Bukan semua orang boleh mengajar. Ada orang ada ilmu pun tak boleh mengajar lagi. Kerana takutnya dan sebagainya. Lepas tu jadi orang yang belajar. Dia orang belajar ni orang yang rajin pergi menuntut ilmu, tak faham dia tanya, lepas tu dia tulis, dan sebagainya. Lepas tu jadilah golongan mendengar. Lepas tu tak ada dah lah. Lain cara memang tak ada ilmu, tak boleh dah. Tak ada dah cara lain untuk kita dapatkan ilmu melainkan belajar dan juga mendengar. Cuma martabat mendengar, belajar lebih tinggi daripada martabat mendengar. Gitulah. Orang belajar lebih besar pahala daripada orang mendengar. Lepas tu tak ada dah lah pada tu. Tu. Jadi belajar kemudian mendengar. Mendengar ni martabat dia rendah, pahala dia kecil. Kecil lah nak banding dengan orang yang belajar. Kalau lah dengar faham je lah. Waktu tua tu selipar pun tukar balik. Asal kata nak ingat ilmu, tapi waktu dia mendengar jadi dapatlah pahala. Barangkali dalam banyak-banyak yang disampaikan mungkin lekat gak sepatah dua, mana gitu kan. Sebab dia hari juga dengar, tak dengar teguh, pakai tak ada teguh lah. Pakai tak ada teguh. Hak dengar ni pun hak ada kemahiran mendengar. Hak tak ada kemahiran mendengar, tak ada apa. Dengar sebodoh-bodoh, kebik-kebik pandang muka ustaz. Balik sekarang lipa ijah belah, biru belah pakai. Jadi selipar pun tak ingat dah. Mana petah lagi ilmu. Ya. Pak. Nah. Sebab mari dengar. Lepas tu dia kata hukama, ilmu itu ditambah dengan kalam. Kalam tu pen lah. Mana? Itu kata hukama. Mana kita tambah ilmu tu dengan pen, dengan kalam. Mana apa ilmu yang kita dengar, kita pun tambah dia dengan kalam. Maka dia tak lari dah lah. Bila kita lupa, kita boleh buka balik. Bila kita lupa, kita boleh buka balik. Apa yang telah kita pelajari, kita dah tambah dah. Jadi kalau tak ada benda tambah, selesai. Lama bini mati tu, balik masjid lalu janda depan. Habis, mampus, tak ada ilmu. Hilang gitu ya. Hak muda-muda pula belum nikah lagi, lalu pula hak tu depan. Habis mau. Selesai ilmu yang dipelajari. Mana gitu. Sepak batu, tengok TV, apa semua balik habis dah lah. Tu sebab kita duduk tarah apa? Tahap mustami'an. Tahap mendengar je kita ni duduk. Bila tahap mendengar, tapi dia masih lagi berada dalam golongan orang yang menuntut ilmu. Tu je lah. Menuntut ilmu. Lepas tu tak ada lah golongan keempat ni. Memang tak ada lah. Memang tak ada. Kan? Dulu kalau ingat apa almarhum apa Tok Guru Hajilah. Almarhum Tok Guru Hajilah ni dia garang banking. Memang dia bengkeng sangat. Atau ada kedai depan pondok tu. Sokong hamna dia halau balik je. Tak nega orang tu tutup kedai. Dia halau. Memang dia bengkeng. Jadi saya selalu juga namat kitab dengan dia bila musim Ramadan. Jadi kalau depan kosong, ada enggang-enggang tengah tu, kalau orang sempat ngaji dengan dia faham lah. Kalau dia bangun sekarang, ada lah patah tulang belakang awak dia. Dapat penyakit pelabung atas belakang. Dia marah sangat. Pada kita ngaji, dia duduk apa-apa. Jangan ada gelonggong belah tu, kosong belah tengah. Memang dapat penyakit awak dia. Saya pun pernah kena kau sekali. Kan? Jadi kalau sebab dia takut tak dengar. Tu dia ayat. Kalau dah mari duduk saja tak dengar, dia kata, nak buat natang apa mari? Kelik lah. Sebab mendengar tu lah. Belajar, lepas tu dengar.
Tu je lah menuntut ilmu, lain tak ada dah. Ada dah. Tu. Ada mari saja-saja sejik lain dengan bini di rumah, baik mari esok kan. Tak ada masa-masa duduk begitu. Baik. Kemudian dikata wal muhibbu lahum, dan kemudian orang yang mengasihi, kasih pada orang yang menuntut ilmu. Atau kita ni kalau ada rezeki, ada rezeki, ada budak-budak nak pergi menuntut ilmu, pergi Mesir, pergi mana, duduk pondok mana-mana, bagilah duit sikit kalau kita ada rezeki, sebagai tanda kasih kita kepada orang yang menuntut ilmu. Tak, kasih tu 4 perkara. Kedekut pahit nak mampu. Jangan sayang, bagi. Bunyi ada anak-anak jiran, bagi. Pergi Jordan, nak pergi Mesir, nak pergi pondok apa semua, bagi sebagai tanda kasih. Apabila kita bagi duit ke dia untuk dia menuntut ilmu, maka kita dapat pahala yang sama. Itu pahala dari sudut ilmu disebut tu. Jadi itu 4 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi lil jahili an yaskuta ala jahlihi wala lil alimi an yaskuta an ilmihi. Dia kata tiada sayugia bagi orang jahil itu bahawa diam dia di atas jahilnya itu, dan tiada sayugia bagi orang alim itu bahawa diam daripada ilmunya itu. Yakni sayugia bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Kata Imam Syafi'i, disebut dia pesan, siapa yang malas menuntut ilmu, maka dia akan merasailah penderitaan sebagai orang yang jahil. Itu dah letih tu. Tak? Dia akan menderita kejahilan. Bagi orang yang menuntut ilmu, dia fahamlah maksud menderita daripada kejahilan. Derita daripada kejahilan. Atas dunia sepasal dah, lepas tu akhirat pula. Yang paling berat sekali. Akhirat. Buat ibadat semua tidak sah. Buat ibadat semua tak betul. Kenapa? Sebab jahil. Dia dah sebab jahil, nak jawab benda lagi esok akhirat. Allah, nak jawab apa? Kita tak nak menuntut ilmu. Nak menuntut ilmu atas sebab apa? Atas sebab apa? Kalau kata tak ada duit, tak ada duit kan? Hadis sahih dah banyak dah. Malaikat apa semua, ikan apa semua pakat doa belaka, jamin dah kemurahan rezeki. Tak? Macam kisah hijrah tu lah. Allah Ta'ala jawab, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Orang hak tak nak berjihad, tak nak tolong agama Allah ni sebab apa? Nak jawab benda atas muka bumi. Ayat tu Allah Ta'ala dah bagi satu contoh pada kita, satu alasan yang menyebabkan kalau kita menerima halangan, perkara-perkara hak macam tu, dia menyebabkan ramai orang yang tidak ikut, tak nak berjihad. Kalau itu satu alasan yang sangat besar. Alasan apa? Alasan ditekan oleh musuh-musuh, ditekan oleh pemimpin-pemimpin. Banyak orang beri alasan begitu. Dia beri alasan kunna mustada'afina fil ard. Bapa tak berjihad? Dia kata sesungguhnya kami ni orang yang mustada'afin, orang yang hak tertindas. Alasan ni beribu-ribu orang atas muka bumi ni, berjuta-juta orang pun dia tak nak berjihad kerana kunna mustada'afina fil ard. Sebab kita orang ni orang bawah, ada orang atas lagi, ada orang atas lagi yang menekan kami, yang menyusahkan kami. Itu alasan. Lalu Allah kata alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Baik.
Allah Ta'ala kata, berapa bagi alasan gitu? Sedangkan Allah dah jadi bumi ni luas. Kamu boleh bebas bergerak, berhijrah daripadanya. Kerana itu jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menunjukkan bahawa tekanan daripada pemimpin-pemimpin yang zalim bukan sebab untuk kita meninggalkan perjuangan. Baik dalam bab belajar ni tuan-tuan, bab menuntut ilmu, kalau kita nak beri alasan, alasannya apa? Apa kita nak bagi alasan? Tak? Alasan tak nak menuntut ilmu, kita nak kata tak ada pitih. Ada pitih tak ada pitih, dia atas keyakinan. Tak? Orang kaya pun kalau tak yakin, walau pitih banyak pun beri alasan lain pula. Kalau belajar ilmu agama ni, esok balik nak menteka darah apa, nak kerja apa, itu alasan orang banyak duit pula. Orang tak ada duit pula alasan, alasan tak ada duit pula. Kalau lagi ngaji agama dan sebagainya, macam tahun 70-an dulu, apa paling banyak alasannya, dia sekolah agama ni dia tidak bersifat begitu, tidak bersifat apa, ekonomi, tidak bersifat boleh membantu dari sudut pendapatan dan sebagainya. Maka lahirlah orang-orang jahil, kemuncak kejahilan, hujung tahun 80-an 90-an tu, tu jahil. Kes jahil lah, maksiat-maksiat boleh masuk dalam negara kita ni kerana jahil. Tak, kerana jahil dulu habis semua. Tua-tua ni pun banyak tu bekas beli loteri belaka dulu-dulu. Zaman dulu kan. Dari pergi ke China, pergi ke India, mana kita tahun 70-80-an dululah loteri kebajikan masyarakat. Sana memang banyak lagi lah. Duduk sekejap penuh mari popok tu. jual loteri kebajikan masyarakat. Sampai lain ni orang kata, apa kena loteri ke? Tak, mana semua bakat beli. Tok Haji pun beli juga. Buat atas nama kebajikan. Marilah fatwa-fatwa pada masa tu. Bacalah fatwa-fatwa lama, tak nak sebut dah nama, sebab dia pun dah arwah dah. Yang memfatwakan bahawa loteri kebajikan masyarakat adalah harus. Bila sebab dia jahil tu pakat beli belaka. Benda tu judi haram. Judi ni selama haram, masa bila nak jadi harusnya? Babi tu adalah ketika harusnya, ketika mudarat judi, masa bila harus. Jadi tuan-tuan, jahil. Bila jahil, habis ni Nabi sebut, innakum ala bayyinatin min rabbikum ma lam tazhar fikum sakratani, sakratul jahli wa sakratul hubbil aish. Habis bila timpa je penyakit jahil, manusia ni tak duduk dah pada jalan betul, tak duduk pada jalan benar. Baik, soalannya, apa kita nak jawab dengan Allah kalau sekiranya kita jahil? Itu yang Imam Syafi'i kata, siapa yang tak nak menuntut ilmu, dia akan tanggung penderitaan sebagai orang yang jahil. Nak jawab apa? Nak jawab apa depan Allah SWT esok? Tak ada orang kuliah ke tempatmu? Ada, aku lari. Nak kata apa? Apa mau tak ada pitih hangat ke? Sekolah lain pun pitih ke? Tak? Saya masa sekolah menengah, tambah bah daripada Sri Damal tu ke Al-Aqsa tu. Ke Al-Aqsa tak? Tambah bah sehari sebulan berapa riyal belanja sekolah. Kena sekolah petang. Campur dengan nawak kemak lagi berapa riyal kena belanja. Sebulan kan? Sebulan. Tak masuk lagi lah benda-benda lain macam-macam lah. Itu sebulan kita belanja untuk sekolah menengah. Lepas tu tingkatan 6 lagi pula kena daftar tu, kena daftar ni, kena daftar tu. Sekolah Inggeris pula banyak buku kena beli macam-macam dia. Cakap putih dah lah tak pandai. Tu tuan-tuan, nanti pergi pondok. Bila pergi pondok ni tuan-tuan, kita nak gambar bila-bila pergi pondok, nak makan sendiri, nak tu apa semua gitu gini, nak beli apa itu urus sendirilah, beli beras, beli itu, beli ni, tak ada duit. Rupa-rupanya dah duduk pondok
Bulan pertama aja minta duit dengan mak. Lepas tu 5 tahun, 7 tahun duduk tak pernah minta duit pun. Tak pernah minta duit. Tak pernah minta. Ada je duit. Tak banyak lah. Kadang nak belajar. Ada orang tu bagi. Tengah mayang, habis mayang pun tak duit. Asyiklah bokek habis mayang. Dia jadi gitu je tuan-tuan. Nak cerita murah rezeki kan. Jadi tak minta duit. Mak pelik makan dia. Kakak-kakak tanya, kita tak ada ayah. Makan apa? Makan nasi apa? Ada je orang bagi duit. Kalau malam raya tak balik. Malam raya kita tak balik. Saya nekat kita tak nak balik. 4 tahun setengah baru balik. 6 tahun balik lah. Ini sepanjang tempoh 7 tahun tu, ingat dalam 3 kali gitu je lah. Kalau balik pun sekejap. Tak balik. Allah kalau malam raya kau. Malam raya masa takbir raya, habis takbir raya tuan-tuan. Bukan kita baris minta duit, orang baris nak bagi duit pula. Kerana nak cerita murahnya rezeki. Ada nuntut ilmu. Lepas kita nak bagi alasan. Kalau hak tadi dalam bab jihad tu, Allah Ta'ala kata alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kerana dengan ancaman-ancaman yang kerah daripada mimpin-mimpin, Allah Ta'ala tak bagi kita mengundur diri. Suruh kita berhadapan dengan apa juga keadaan. Allah Ta'ala bantu. Jangan bimbang. Rezeki Allah tu luas. Allah ini pula menuntut ilmu tuan-tuan. Nuntut ilmu lagi lah pula. Kita duk rasa bila kita nuntut ilmu pakai kain pelekat tak ada dah orang nak kaku. Bila kita nuntut ilmu juruh gini, berlambak orang nak buat natu belaka. Kita je milih. Ni gitu nak cerita. Tahu ni masalah kalau nuntut ilmu agama. Tak kita nak hantar, tak apalah. Bagi ilmu dunia seimbangkanlah dengan agama. Cuma anak nak sebut jangan takut untuk anak-anak belajar agama. Tak. Esok kita letih kalinya dalam kubur. Anak pangkat besar engineer, tapi mayang macam ayam patu. Tak cara benda dah kita. Contoh kita duduk ala kubur. Dia tak rasa tanggungjawab agama terhadap mak ayah dia. Tak ada kesedaran. Sebab dia tidak menuntut ilmu. Itu masalah dia. Takut. Takut. Sebab tu saya lebih berprinsip tak simpan harta pada anak-anak. Tapi carilah duit sebanyak mana, usaha untuk dia belajar agama. Itu je. Harta memang tak simpan. Tak nak simpan. Sebab ramai sangat. Tak padan kalau nak simpan. Kalau anak 2 bolehlah juga cari sekar seorang. Ni anak 12, cari 12 hektar mampu. Anak ada duit. Payah kereta pun botak belah, molek belah. Mahal tukar gitu ya, depan belakang. Pecah baru tukar. Ni nak cerita susah kan. Jadi jangan takut. Waktu ni masalah dia jahil. Waktu dalam hadis yang dikata tiada sayuki. Bagi orang yang jahil tu dia diam dengan jahil, dan bagi orang yang berilmu tu dia diam pula dengan ilmu. Siaplah esok. Orang jahil dia akan dapat balasan kerana dia diam dengan jahil dia. Dahlah bodoh, ngaji tak ambuh. Itu senang kita sebut gitu. Nak bagi alasan apa? Tak ada orang ngajak suramu? Ada. Atau nak jawab dah apa tak pergi? Nak kata tak ada kereta? Ada. Nak kata tak ada motor? Ada. Ada belaka. Rumah pun dekat je dengan surat. Tak pergi nak jawab benda. Betul. Benar tak nak jawab. Sebab kita tahu dah memang confirm. Tak lepas. Hak sebesar-besar tu alasan Allah Ta'ala tak lepas lagi. Ini pula alasan hak kecil kita nak bagi. Pak kata tak ada duit. Baik kalau tak ada duit, berapa tak yakin dengan Allah. Hadis banyak dah kita baca hak lepas-lepas. Fadilah, kelebihan. Tawaran daripada Allah dan Rasul terhadap orang yang untuk ilmu agama. Gitu.
masa hantar anak ke Afrika tu, tengoklah hak mari tu daripada Tanzania, daripada tu, daripada ni, ya Allah, miskin. Sembang dengan maulana dia, ya Allah, miskin bangsa tu. Tapi beribu batu masing-masing pergi ngaji. Allah Ta'ala bagi rezeki sampai situ. Ada je orang kaya bagi duit, bagi tu, bagi ni, tokek batu mata apa semua bagi zakat pula lagi begitu. Allah, tuan-tuan, tu nak cerita murahnya rezeki. Murahnya rezeki. Orang jebat ngaji pondok je saya boleh kita tenang pergi ke pondok, tak sabar teguh. Adalah orang kata dah tu ada apa darah orang dia kata dah tu nak jadi benda. Dia kata nak jadi benda. Jadi gini dia mati dah lah, dia hidup. Agak dia kata ya, mau ni jadi wakil rakyat juga agak. Agak dia kata gitu agak. Ingat kerja di Plesik Bukit. Lagi pondok dah. Suruh ngaji ambuh. Orang suruh belajar tak nak lari tak ambuh. Mujilah pergi ngaji pondok. Tak dapatlah bukanlah nak benda lain, nak beramal tu, kita nak beramal. Kalau tidak pun katalah ngaji. Ngaji apa tiga tanam. Takat ni rasanya tak guna buat ilmu hak ngaji ekonomi makro dulu. GST tu tak faham. Reti, kalau reti boleh tak ikut orang cakap kita. Hari ni merasalah hari ni. Kan? Hari ni kan hari raya sambutan sepenuh GST. Rasalah kena tipu bodoh-bodoh je. Rasalah. Saya beli barang tadi. Beli barang 900 lebih. GST RM27.90. Tuan-tuan. Kerajaan janji GST ni cukai, sistem cukai yang baik untuk rakyat. Okey, dia kata baik. Bukan semua barang naik, dia kata. Banyak juga barang yang turun. Baik. Tuan-tuan mana hak kuat UMNO ni, saya nak tanya juga. Minta maaf lah sebut. Sebut saya je barang hak turun. Okey. Satu je cukup. Itulah rasanya. Semua naik tuan-tuan. Saya apa? Pada kasta-kasta ni kawan-kawan kita belakang, kawan saya, kawan sekolah apa semua. Saya minta senarai kata barang yang turun. Sepatutnya kalau kerajaan kata GST ni buat macam Jokowi senang. Jokowi kerajaan Malaysia 6%. Dia kata Perdana Menteri Malaysia kata GST ni baik untuk rakyat. Maka sebab tu dia buat 6%. Maka dia kata kalau dah baik apa buat 6%, buat 16%. Saya pula tulis dalam Facebook saya, kalau dah GST ni baik untuk rakyat, menguntungkan rakyat, apa buat 6%? Buat sampai 60%, 70%. Dah kata baik sangat untuk rakyat. Hari ni semua kena GST. Orang budak-budak muda marah hanya hari ni. Telefon ustaz sebut sikit dalam dewan. Budak-budak muda kan dia topak kan. Topak 10 riyal. Dah 10 riyal, ni 10 riyal nak sen. Kan 10 riyal apa? RM9.03. Semua habis mesej semua ada GST. Hasil geng-geng muda anak-anak dara. 16 17 nyumpah hanya tuan-tuan. Hari ni kedai topak tak nak jual. Kecuali bayar RM10.03. Kena dah. Dia kata barang harian, dia kata hak tak turun. Memang ada senarai barang yang tak turun. Ada. Tapi masalah dia tu dia tak naik harga. Tetapi tak turun. Baik kita nak sekarang ni mana barang hak turun? Hak tu kita nak. Kita tahu kereta rosak. Turun enjin. Ada. Barang apa tu?
Itu dah. Karbon nipu kan marah, tak ada agak kering. Lepas tu yang SST tu yang dulu 16%. Ambil cukai GST, terhapus ke yang lama tu? Saya tanya Jabatan Hasil. Baik, kalau kata dah GST, Jabatan Hasil kutip ke tak lama? Tu macam biasa. Dah agak kering lah, nak tipu. Begitulah. Lebih-lebih saya tak cekak juga. Dua kali dah khusus. Sebab dia sistem. Jadi akhir sekali dia bergantung kepada penguatkuasaan. Bila bergantung pada penguatkuasaan, yang ni lagi kita tak yakin. Sebab setakat ni penguatkuasaan gagal. Dalam banyak perkara gagal. Penguatkuasaan. Apatah lagi kalau negara yang beramal dengan rasuah lagi teruk. Jadi penguatkuasaan tu selama-lama lah tak berjaya. Kita nak report siapa sekarang ni? Kita nak report siapa? Nipu tak ada agak kering. Maiden tak kena GST. Padahal GST serap masuk dalam tu. Akhirnya hari ni keluar juga resip ada GST. Tak nak buat tuan-tuan. Mana jaminan barang turun? Tak ada. Lepas tu saya minta senarai. Saya minta kerajaan kemukakan senarai barang yang turun harga. Dekat ni tak ada lagi. Direct. Tadi sahabat dia meniaga kedai makan. Dia beli barang berapa ribu tadi, dia kena GST RM165. Dia kena GST. Barang tu stok untuk 2 hari. Artinya dia kena naikkan jualan untuk cover RM165 tu. Mesti dia kena cover. Jadi dia nak claim dengan siapa? Soalan dia tu nak claim dengan siapa? Perniagaan dia ke sampai RM100,000 sebulan. Kalau niaga keadaan tak apa semua, dia nak claim dengan siapa? Dia tak boleh nak claim dengan kerajaan. Dia terpaksa claim dengan kita. Kena kat mana tak payah nak nipu tak payah nak nipu. Tapi kita nak cakap lebih masa tu kita tak pandai juga tu banyak diam, bodoh. Saya khusus 2 kali pun saya tanya pun dia jawab dalam bahasa audit. Mana kita faham? Gini tunjuk pelan. Ni kena, ni kena, ni kena, ni kena, ni kena. Sampai ke kita tak kena. Tu plan dia. Saya ada simpan file dia semua. Sampai ke kita tak kena. Saya tanya macam mana hak ni boleh tak kena? Pada kata hak atas tu je kena. Kemudian hak atas tu dia jual dengan harga biasa dan kemudian dia 6% dikenakan atas dia kena kerajaan. Kata okey lah kalau berlaku gitu. Tapi banyak mana peniaga yang perniagaan dia tidak layak untuk didaftarkan untuk GST. Tapi yang kita pelik tu, kalau dah kata gitu, kenapa pasar raya tu hak niaga juta sebulan tu apa tu dikenakan GST pada pembeli? Kita beli tadi dengan GST, top up saya beli tadi RM27. Baik, saya nak claim dengan siapa? Dan apa yang saya dapat daripada RM27? Kalau 27, saya beli barang sebulan RM15,000. Kira GST. Saya nak claim dengan siapa? Ada gagal custom boleh jawab tak? Kalau ada sini. GST yang saya beli tadi RM27.9. Dengan siapa saya nak claim? Saya. Tuan-tuan beli top up tadi RM3. Tuan-tuan nak claim dengan siapa? Tanggunglah, tak ada agak kering kena tipu. Tu je lah obatnya. Rasa nak cakap apa lah. Jadi ahli UMNO tak kena GST tak apa juga. Kali 5 je. Tercakap bodoh lah tu. Tapi suruh fikirlah sendiri. So tuan-tuan nak kahwin anak beli barang RM5,000 beli. Tu tak main naik minyak lagi. Allah tuan-tuan.
barang binaan naik awal lagi sebelum pada ni. Barang binaan hampir semuanya GST. Batu-batu, pasir, simen, kapur, atak, zen, siling, kayu, semua. Kayu ni bukan harga 10 sen sekaki. Harga RM4, RM5 sekaki. Beli sebatang tu dah beratus dah. Situ dah berapa GST. Atak bukan tuan-tuan pakai sekeping. Beratus-ratus keping. Tu berapa dah GST. Bukan satu benda kita beli. Nak siap sebutir rumah tu berapa peratus daripada harga asal yang naik. Dia kata menguntungkan orang miskin. Orang miskin lagi sakit. Sistem tak berubah, peraturan tak berubah. Macam mana boleh menguntungkan orang miskin? Tadi Gagak Tanya Lumpur datang 5 orang. Jabat tanya bab GST ni tak faham. Orang set nelayan. Saya kata saya pun tak faham. Yang saya tahu beli kena GST ke apa? Beli. Masalahnya peraturan tak berubah. Contohnya masalah permohonan, dia kata untuk menguntungkan rakyat, nak mohon rumah murah, nak mohon rumah prima, rumah satu Malaysia, peraturan tak berubah. Jadi orang miskin yang dulu miskin, contoh orang tak ada tanah. Kalau tak ada tanah ni nak mohon rumah prima apa semua tak boleh. Nak buat rumah tu tak boleh. Tak ada ubah pun sistem, sedangkan dia tu bayar GST. Serupalah, mana makin teruk jadinya. Tu bukan satu benda. Bila dah ambil duit orang, dia kena ubahlah sistem tu supaya menguntungkan semua orang. Tak macam tuan-tuan ni bayar GST. Apa keuntungan daripada cukai GST sesut tuan dapat? Buat jalan, bayar tu. Siap jihad pula lagi tu. Jihad bayar tu. Tengah Allah tuan-tuan. Setakat ni tak nampak 21 ni sidang dewan. InsyaAllah kita tanya habis teh mana cerita gini. Jadi sampai situ dulu pada malam ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan rahmati kita di selamat hari GST. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.